Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AC2203A akan membuat satu pembentangan di bawah tajuk Konsep Insan Kejadian Manusia Menurut Agama dan Falsafah. Pembentangan ini akan dibentangkan oleh saya, Nur Atika Fatihah binti Zakaria, rakan pembentang saya yang lain, Azra Dayana binti Jalaluddin, Siti Aisyah binti Cik Zuhari dan akhir sekali Wan Nur Azira Elia binti Sunaili. Baiklah, kita akan teruskan dengan pembentangan yang pertama, pendahuluan. Insan berbeza dengan haiwan. Kenapa dikatakan insan berbeza dengan haiwan? Kerana kita sebagai insan telah dianugerahkan akal untuk berfikir, untuk menerima ilmu pengetahuan. Allah juga telah ciptakan kita secara sempurna dari segi rupa bentuk dan juga rupa paras. Oleh itu, sebagai hamba Allah, kita mempunyai peranan untuk sentiasa beribadat kepadanya, seperti melaksanakan rukun Islam dan meninggalkan larangannya. Dari sudut pandang Islam, kita sebagai hamba Allah wajib taat dan patuh ke atas setiap suruhan Allah, kerana hal ini telah difirmankan oleh Allah dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 yang mana ia bermaksud, tidakkah aku cipta jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Sebagai manusia, sebagai umat Islam juga, kita percaya akan adanya kematian, yang mana kematian merupakan permulaan kepada kehidupan yang baru, iaitu kehidupan di alam akhirat. Oleh itu, kita sebagai umat Islam diseru untuk sentiasa beribadat kepadanya, kerana setiap perbuatan kita di dunia pasti akan diberikan jaran dan balasan di akhirat. Terusnya, konsep insan. Insan tercipta dari dua unsur, iaitu unsur yang pertama ialah fizikal. Fizikal ialah jasad, dan yang kedua ialah spiritual. Spiritual ialah roh. Kedua-dua unsur ini sangatlah penting dan memerlukan antara satu sama lain. Kedua-dua unsur inilah yang menciptakan manusia. Seterusnya, konsep insan dari sudut etimologi. Dari sudut etimologi, insan bermaksud harmoni, lemah lembut, tampak atau pelupa. Konsep insan dari sudut pendapat barat juga, saya telah mengambil pendapat dari Karl Marx, iaitu seorang tokoh sosialis, yang mana beliau mengatakan bahawa manusia ialah makhluk sosial. Dan pendapat Karl Marx ini telah disokong oleh ahli falsafah Yunani, iaitu seperti Aristotle dan beberapa ilmuwan Islam zaman pertengahan seperti Ibn Khaldun. Namun pendapat Karl Marx ini telah disokong secara keterlaluan sehingga pendapat ini telah menafikan hak manusia sebagai individu. Seterusnya, konsep insan dari sudut sains. Dari sudut sains, fisiologi dan biologi mengatakan bahawa manusia ialah Homo sapiens, di mana Homo sapiens ialah nama lain ataupun nama saintifik bagi manusia. Homo sapiens ialah sejenis primata mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dan akhir sekali ialah konsep insan dari sudut pendapat Charles Darwin, di mana Charles Darwin dia telah memperkenalkan teori evolusi, yang mana beliau mengatakan bahawa manusia mengalami proses evolusi sebelum menjadi manusia. Seterusnya ialah teori penciptaan manusia. Teori yang pertama ialah teori Darwin. Teori Darwin ialah teori yang diasaskan oleh Charles Darwin, di mana teori ini juga kita kenali sebagai teori evolusi. Teori Darwin mengatakan bahawa manusia berasaskan secara semula jadi. Hal ini kerana Charles Darwin dia telah membuat satu pemerhatian terhadap kepelbagaian jenis haiwan, dan beliau percaya dan beliau mendapati bahawa spesies manusia ini ialah hasil evolusi daripada makhluk yang seakan-akan kera. Jadi Charles Darwin dia berpendapat bahawa manusia mengalami proses evolusi sebelum menjadi manusia. Seterusnya ialah teori yang kedua ialah teori penciptaan manusia menurut Al-Quran, iaitu menurut Islam. Penciptaan manusia ini telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16, yang mana secara ringkasnya penciptaan manusia bermula dengan nutfah. Nutfah ialah di mana sel sperma dan ovum dicantum dan bermula selepas persenyawaan. Kemudian selesainya proses nutfah beralih ke proses alaqah. Alaqah ialah sel yang disenyawakan akan tertanam di dinding rahim. Kemudian proses mudghah. Mudghah ialah darah beku menjadi seketul daging. Pada peringkat ini juga otak, saraf tunjan dan anggota tubuh badan yang lain mula terbina. Seterusnya ialah izham dan lahmu. Izham dan lahmu ialah peringkat pembentukan tulang. Kemudian otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Dan pada peringkat ini juga darah mula mengalir dan membentuk sistem pernafasan. Seterusnya ialah proses khalaqan akhir. Proses khalaqan akhir ialah proses di mana terbentuknya organ yang lebih kompleks seperti perut, otot, tangan dan juga kaki. Dan akhir sekali ialah proses nafkuru. Nafkuru ialah proses peniupan roh, dan ulama bersepakat bahawa proses ini berlaku selepas 40 hari dan berlaku selepas terbentuknya organ-organ tubuh. Seterusnya ialah teori penciptaan manusia menurut sains. Menurut sains ada 3 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa pra-embryonik. Fasa pra-embryonik ialah di mana zigot tumbuh melalui proses pembelahan sel dan segumpalan sel mula terbentuk dan membenamkan diri pada dinding rahim. Kemudian fasa yang kedua, fasa embryonik. Fasa embryonik ialah fasa yang berlaku selama 5,5 minggu, dan pada peringkat ini juga sains mengatakan bahawa bayi dikenali sebagai embrio. Organ dan sistem tubuh bayi mula terbentuk dari lapisan-lapisan sel. Fasa yang terakhir ialah fasa fetus. Jika tadi kita kenali bayi sebagai embrio, pada fasa fetus ini bayi kita kenali sebagai fetus.
Fasa ini bermula sejak kehamilan bulan ke-8 dan sehinggalah kelahiran bayi tersebut. Pada fasa ini, ciri khusus fetus ialah fetus mula menyerupai manusia dengan mempunyai tangan, wajah dan juga kaki. Pada peringkat ini, kesemua organ mula telah nampak walaupun awalnya fetus memiliki panjang 3 cm. Jadi, kesimpulannya, pada teori penciptaan manusia ada 3 teori, iaitu yang pertama teori Darwin, yang kedua ialah teori menurut Islam dan teori yang ketiga ialah teori menurut sains. Setakat itulah pembentangan daripada saya. Saya akan paskan pembentangan ini kepada rakan pembentang saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanur Azira Ila binti Ismaili. Saya akan menerangkan 2 topik dalam konsep insan. Yang pertama ialah hakikat kejadian manusia. Dalam hakikat kejadian manusia, terdapat 3 komponen yang terdapat dalam diri manusia. Komponen yang pertama ialah jasad. Jasad bermaksud tubuh badan atau fizikal yang dimiliki oleh seseorang manusia yang dikurniakan oleh Allah SAW. Makanan bagi jasad kita ialah semua makanan yang kita makan sehari-hari seperti karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173, Allah menyeru kita supaya memakan makanan yang baik-baik dan bersyukur dengannya, dan melarang kita untuk makan makanan daripada sumber yang haram seperti darah, bangkai, daging babi dan sebagainya. Kita hanya boleh makan makanan yang diharamkan ketika waktu yang terdesak. Komponen yang kedua ialah spiritual ataupun dipanggil roh. Terdapat banyak ayat Al-Quran menerangkan mengenai spiritual. Antaranya ialah surah Al-Isra ayat 85 yang menerangkan bahawa akal kita amat terhad mengenai roh dan hanya Allah SAW yang mengetahui segala-galanya. Makanan bagi roh kita ialah sentiasa melakukan ibadat kepada Allah agar tidak dijangkiti penyakit seperti iri hati, buruk sangka, serta kesempurnaan dan lain-lain. Sebaliknya, roh kita akan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji yang menurut Imam Al-Ghazali seperti takut kepada Allah, ikhlas dalam melakukan ibadat, sentiasa bersyukur dan lain-lain. Komponen yang ketiga ialah akal. Akal bermaksud kurniaan yang dikurniakan oleh Allah SAW kepada manusia dan ianya dapat membezakan antara manusia dan binatang. Makanan bagi akal ialah pembelajaran sepanjang kehidupan sama ada formal ataupun tidak formal. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah menerangkan 3 golongan yang terlepas daripada dosa dan pahala. Yang pertama ialah orang yang tidur sehingga ia terjaga. Yang kedua ialah kanak-kanak sehingga ia membesar ataupun dipanggil balik. Dan yang ketiga, orang gila sehingga ia kembali berakal. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hakikat kejadian manusia menurut Islam. Menurut surah Ali Imran ayat 59, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah ialah Adam. Dan Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Dan bermula daripada itu, manusia mula membiak. Menurut Islam, terdapat 6 proses penciptaan manusia. Yang pertama ialah nutfah. Nutfah ialah peringkat pertama di mana berlakunya percampuran air mani iaitu antara sel sperma dan ovum. Proses ini diterangkan dalam surah Al-Insan ayat yang kedua, iaitu Allah menyatakan bahawa manusia diciptakan melalui setitis air mani. Proses yang kedua ialah alaqah. Alaqah merupakan kejadian di mana sel yang telah disenyawakan akan tertandang di dinding rahim ataupun dikenali sebagai koral makin. Proses ini dinyatakan dalam ayat 13 surah Al-Mu'minun. Proses yang ketiga ialah mudghah. Mudghah merupakan tahap di mana darah beku bertukar menjadi seketul daging, manakala otak, saraf tunjang dan anggota lain mulai terbina dengan dilengkapi dengan alat pernafasan serta jantung. Proses ini diterangkan dalam ayat 14 surah Al-Mu'minun. Proses yang keempat ialah izham dalam. Pada peringkat ini, pembentukan tulang melalui pembentukan otot-otot akan berlaku, manakala otot-otot akan membungkus rantai tersebut apabila tulang terbentuk. Darah pula akan mula mengalir membentuk sistem pernafasan. Proses ini diterangkan dalam ayat 14 surah Al-Mu'minun. Proses yang kelima ialah khalqan akhar. Pada peringkat ini, embrio akan bertukar menjadi janin. Organ-organ seperti usus, perut, buah pinggang akan mula terbentuk dan fizikal yang sempurna akan wujud. Proses ini berlaku menjelangnya minggu yang ke-8. Proses yang ke-6 iaitu proses terakhir ialah nafkhur ruh. Pada proses ini, peringkat peniupan roh akan berlaku. Proses ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh. Bagi kejadian manusia menurut sains pula, hanya terdapat 3 peringkat proses kejadian manusia. Peringkat yang pertama ialah pre-embryonik. Pre-embryonik bermaksud zigot akan tumbuh membesar melalui proses pembelahan sel yang kemudian akan membentuk segumpalan sel yang akan membenarkan diri mereka pada dinding rahim. Kemudian, sel-sel akan membentuk 3 lapisan seiring dengan pembesaran zigot. Biasanya, pada peringkat pertama, ianya berlaku dalam tempoh yang singkat. Peringkat yang kedua ialah embryonik. Pada peringkat ini, organ dalaman seperti hati, jantung dan buah pinggang serta sistem tubuh badan seperti kuku, kaki dan tangan akan mulai terbentuk. Biasanya proses ini akan berlaku selama 5,5 minggu.
Peringkat yang ketiga dan terakhir ialah fetus. Fetus akan menyerupai manusia pada peringkat ini dengan lengkap memiliki wajah, kedua-dua tangan dan kaki. Kesemua organ dapat dilihat pada peringkat ini walaupun fetus hanya memiliki panjang sepanjang 3 cm. Proses ini bermula pada bulan ke-8 sehingga waktu kelahiran dan mengambil masa selama 30 minggu. Menurut pandangan Islam, terdapat dua matlamat penciptaan manusia. Yang pertama ialah mengabdikan diri dan beribadat kepada Allah. Menurut ayat 56 surah Az-Zariyat, Allah berfirman, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku." Sebagai seorang manusia yang beragama Islam, kita wajib melakukan ibadat kepadanya seperti solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat dan lain-lain lagi. Matlamat kedua ialah menjadi khalifah Allah. Khalifah bermaksud pemimpin atau pengganti sama ada kepada keluarga, organisasi, masyarakat ataupun negara. Menurut ayat 30 surah Al-Baqarah, Allah ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini dan hanya Allah yang mengetahui mengenai segala-galanya. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan antara tugas hamba dan khalifah. Bagi hamba, kita berperanan untuk melakukan segala suruhannya, meninggalkan segala larangannya seperti arak, berjudi dan riba serta beribadat kepadanya. Bagi tugas khalifah pula, yang pertama ialah amal ma'ruf nahi munkar. Ianya berdasarkan surah Ali Imran ayat 104. Allah menyeru khalifah supaya mengajak ke arah kebaikan dan mencegah segala kemungkaran. Tugas kedua khalifah ialah memakmurkan bumi dengan tidak membuat kerosakan sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Yang ketiga ialah menjaga nama baik agama Islam, masyarakat dan negara supaya agama Islam dipandang mulia. Matlamat penciptaan manusia menurut agama Kristian ialah sebagai orang buangan untuk menebus dosa melalui derita. Hal ini terjadi kerana adanya dosa warisan yang dilakukan oleh Adam yang menyebabkan terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Kejadian di mana Adam mendengar perkataan isterinya dan makan buah yang dilarang. Matlamat penciptaan manusia menurut agama Hindu pula ialah untuk mencapai moksha. Moksha bermaksud pembebasan, iaitu pembebasan daripada kematian, kelahiran semula, penderitaan dan banyak lagi. Ianya akan melahirkan kehidupan baru. Agar kehidupan baru yang dilalui, terus seseorang itu akan diberi sama ada pahala ataupun dosa. Terdapat 3 langkah utama untuk mencapai moksha. Yang pertama ialah mencapai 30 syartas pertama, iaitu kama, arta dan dharma. Yang kedua ialah mengikuti prinsip utama moksha, iaitu tidak mempertahankan keinginan dan ego. Dan yang ketiga ialah memilih jalan yang betul untuk mencapai moksha, iaitu bekerjasama dengan orang sekeliling untuk mendapatkan bimbingan. Matlamat penciptaan manusia menurut pandangan Buddha pula ialah untuk mencapai nirwana, yang bermaksud tercapainya sesuatu keinginan bersifat duniawi. Untuk mencapai nirwana, terdapat 3 api yang perlu dipadamkan. Yang pertama ialah nafsu, yang kedua ialah kebodohan dan yang ketiga ialah kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Cik Zuhari. Saya akan sambung pembentangan untuk tajuk Insan dan Kematian. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta dan memilih manusia sebagai khalifah untuk mentadbir bumi ini. Pada awalnya, para malaikat berasa sangsi dengan pemilihan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini kerana bimbang manusia akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah di dunia. Lalu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Surah Al-Baqarah ayat 30. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik makhluk yang mempunyai akal, fikiran, pemahaman dan fizikal yang tidak dikurniakan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan diberi keistimewaan diangkat darjat manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia menyebabkan mereka layak dan dipertanggungjawabkan untuk mentadbir dan memerintah alam ini dengan segala bentuk kebaikan. Sebagai contoh, penjagaan alam sekitar dan tujuan alam sekitar itu sendiri adalah untuk memudahkan dan menyenangkan urusan manusia. Setiap sesuatu benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pastinya mempunyai tujuan masing-masing. Malahan, seekor nyamuk pun mempunyai tujuan yang tersendiri. Jadi, apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini? Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia sebagai khalifah yang bermaksud pengganti atau wakil. Manusialah yang akan menggantikan umat sebelum ini untuk memakmurkan muka bumi seperti yang disuruh olehnya. Antara tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memakmurkan muka bumi dan menegakkan keadilan di antara sesama manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 51 hingga 56, mafhumnya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku.
Ayat ini tersebut jelaslah menyatakan bahawa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk melakukan ibadah yang diperintahnya dan meninggalkan setiap larangan yang disuruhnya. Manusia hendaklah berpegang kepada kitab suci Al-Quran kerana ia merupakan garis panduan utama manusia di atas muka bumi ini. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna dan pelaksanaannya menyeluruh dalam setiap aspek, mahu dari segi agama ataupun kehidupan. Ini bermaksud setiap perlakuan dan perbuatan yang kita lakukan hendaklah disandarkan dengan niat untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan manusia diciptakan yang seterusnya ialah memakmurkan muka bumi ini berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan setiap perintah atas hukumnya dan berlandaskan agama Islam. Namun, tugas untuk memakmurkan muka bumi bukan tugas yang mudah, tetapi ianya tidak mustahil jika dilakukan mengikut hukum serta syariat yang agama Islam anjurkan. Agama Islam juga telah mengajar dan menunjukkan setiap kaedah dan langkah bagaimana untuk melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba dan khalifah Allah Subhanahu Taala. Manusia diberi tanggungjawab untuk mengambil tugas bagi memimpin dirinya, keluarga serta seluruh masyarakat ke arah akidah yang betul dan memahami setiap pensyariatan Allah Subhanahu Taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempunyai tujuan hidup untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut pandangan agama Hindu, tujuan manusia diciptakan adalah untuk sentiasa berusaha mencari harta dan kama yang bermaksud kemewahan dan keseronokan di dunia. Matlamat kehidupan mereka adalah untuk mencapai moksha. Moksha yang bermaksud kesempurnaan yang hanya dapat dicapai melalui manusia melakukan kebaikan di dunia kerana mereka percaya bahawa mereka akan hidup sekali lagi selepas mereka meninggal dunia. Bagi kepercayaan agama mereka, manusia seharusnya sedar bahawa mereka juga mempunyai damar yang bermaksud tanggungjawab. Sekiranya mereka tidak melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sempurna dan baik, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada kesengsaraan dan ketidaksempurnaan semasa hidup di dunia. Menurut pandangan penganut Buddha, manusia hidup berasaskan karma yang bermaksud ketentuan. Walau bagaimanapun, karma ini tidak dianggap sebagai ketentuan yang telah ditetapkan sejak azali kerana ia merujuk dan dinilai atas perbuatan dan tingkah laku manusia sama ada baik atau buruk semasa hayat kehidupannya di dunia. Matlamat kehidupan mereka di dunia adalah untuk mencapai nirvana, iaitu tercapainya sesuatu kebahagiaan yang bersifat duniawi seperti memadamkan hawa nafsu, kebencian dan kebodohan. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan berlaku, sama ada cepat atau lambat, tua atau muda. Setiap makhluk yang bernafas di atas muka bumi ini pastinya akan meninggalkan dunia ini dan tidak dinafikan bahawa setiap agama percaya bahawa kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat dielakkan. Hanya yang membezakan di antara agama seperti agama Hindu dan Buddha ialah kepercayaan mereka selepas manusia itu meninggal dunia. Sebagai contoh, agama Buddha percaya dengan konsep kelahiran semula. Namun, tiada sesiapa pun yang dapat mengetahui bila saat kematian seseorang itu kerana ia menjadi rahsia Maha Pencipta. Apa yang saya dapat simpulkan daripada buku Teman di Barzakh, kupasan kitab Ziarah ke Alam Barzakh karya Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, bahawa kematian itu merupakan pintu pemisahan di antara alam dunia dan akhirat atau alam barzakh. Akhirat ialah tempat pembalasan atas perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia semasa hidup di dunia, sama ada baik atau buruk. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Seperti yang sedia maklum, tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala, dan sebagai ganjarannya kita diberikan pahala dan ganjaran syurga di akhirat kelak. Daripada hadis di atas, jelaslah bahawa amalan baik yang manusia lakukan di dunia akan menjadi bekalan mereka di akhirat. Allah Subhanahu Taala telah menjanjikan kepada mereka yang sentiasa taat dan bertakwa kepadanya jaminan syurga di akhirat dan neraka bagi mereka yang mengufuri perintahnya dan nikmatnya.
Segala amalan dan perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh mereka di dunia akan terputus apabila mereka meninggal dunia, kecuali 3 amalan yang sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berterusan pahalanya, iaitu sedekah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh kepada kedua ibu bapanya. Semakin bertambah keimanan dan ketakwaan seseorang itu, semakin tinggi ganjaran syurga yang diberikan kepada mereka. Oleh itu, sebagai umat Islam, mestilah berusaha untuk melakukan perintah yang disuruh olehnya dan meninggalkan segala larangan yang dilarang olehnya, agar kita diberi ganjaran syurga yang paling tinggi di akhirat kelak. Kehidupan dan kematian merupakan realiti bagi mana-mana agama. Mengikut ajaran agama Hindu, hanya fizikal manusia, iaitu si mati sahaja yang akan mengalami kematian. Atman, yang bermaksud jiwa, tidak akan mengalami kematian kerana mereka percaya bahawa ia bersifat abadi dan ia tidak akan pernah mati, tetapi jiwa itu akan menghuni satu badan yang baru selepas badan yang lama meninggal. Jiwa seseorang itu akan sentiasa hidup dan merasai pelbagai perasaan seperti suka, duka, bahagia dan derita. Malahan, ia juga akan terbabit dengan hukum karma. Bagi penganut agama Hindu, kematian ialah perjalanan jiwa yang akan menjelma semula di dunia tetapi melalui fizikal yang baru. Penganut agama Buddha pula berpegang kepada Punabhava yang bermaksud kelahiran semula. Ia merupakan kepercayaan bahawa seseorang yang telah meninggal dunia akan dilahirkan kembali ke dunia ini. Namun, terdapat 2 aliran utama yang mereka berpegang, iaitu mereka yang mempercayai bahawa manusia akan dilahirkan kembali setelah si mati meninggal dunia, dan mereka yang mempercayai bahawa sesiapa yang banyak melakukan perbuatan atau tingkah laku yang baik akan mencapai nirvana yang bermaksud kesedaran agung. Maka terhentilah kelahiran semula. Semua makhluk yang hidup di muka bumi ini akan berterusan mengalami proses kelahiran semula selagi mana mereka tidak mencapai tingkat kesucian arahat. Alam kelahiran semula akan ditentukan oleh karma manusia tersebut, iaitu perbuatan yang dilakukan oleh si mati ketika mereka masih hidup di dunia. Sebagai contoh, mereka akan dilahirkan semula di alam yang bahagia jika mereka melakukan perbuatan yang baik semasa mereka hidup di dunia dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Dana binti Jalaluddin. Konsep berdasarkan Jerry. Jerry ni adalah satu pentaksiran yang diperkenalkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan, mewakili jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, saya akan terangkan satu persatu mengenai pentaksiran Jerry. Yang pertama, jasmani. Jasmani ni yang berkait dengan fizikal dan tubuh badan seseorang, untuk memastikan segala kerja atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tu dapat diselesaikan dengan cepat tanpa sebarang gangguan daripada diri sendiri. Contohnya seperti sakit sendi, sakit tulang, sakit lutut dan sebagainya. Jadi tujuan utama jasmani untuk mengembangkan bakat dalam bersukan dan bersosial, dan keupayaan diri sendiri untuk membangunkan negara selari dengan negara-negara membangun yang lain. Emosi ni yang berkait dengan jiwa dan perasaan. Emosi ni antara unsur yang penting kerana emosi mampu mempengaruhi fizikal seseorang yang boleh mengakibatkan seseorang tu tak mampu untuk meneruskan rutin harian seperti biasa. Malah ia mampu mempengaruhi aktiviti orang sekeliling, terutamanya ketika melakukan aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan ramai orang. Okey, tujuan utama emosi ni adalah bagi memupuk kasih sayang, sifat kerjasama dan berfikiran lebih matang dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Rohani pula berlawanan dengan jasmani. Rohani ni melibatkan hati, jiwa, fikiran dan mental seseorang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, rohani ialah perkara yang terdiri daripada akal, nafsu, jiwa dan roh, serta yang berkaitan dengan praktik atau amalan agama seperti solat, puasa, tilawah Al-Quran, wirid dan mengamalkan sifat mahmudah dan menjauhi sifat-sifat mazmumah. Rohani ni tujuan utamanya untuk melahirkan insan yang dari lubuk hati dia sendiri mempunyai sifat untuk berakhlak mulia, percaya dan mengisafi kewujudan Allah dan berpegang teguh dengan amalan-amalan yang baik. Last sekali, intelek. Intelek menurut falsafah pendidikan kebangsaan, ia bermaksud melibatkan daya fikir seseorang, iaitu sejauh mana seseorang tu mampu berfikir dengan kreatif dan mengeluarkan idea-idea yang bernas. Tujuan utama dia adalah untuk melahirkan insan yang menguasai 3M. 3M ni adalah membaca, menulis dan mengira. Tujuan 3M ni bagi menyelesaikan sesuatu perkara dengan pantas dan kreatif dan mampu menyumbang idea kepada masyarakat untuk kegunaan sejagat. Berdasarkan konsep insan kamil, berasal daripada 2 perkataan bahasa Arab, iaitu al-insan yang bermaksud manusia, al-kamil yang bermaksud sempurna. Sempurna di sini membawa maksud bahawa manusia yang sempurna dalam hidupnya,
iaitu apabila ia memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Istilah insan kamil ni dari sudut lain menggambarkan kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi wajarlah untuk baginda SAW tu dijadikan sebagai contoh ikutan ataupun role model dari segenap sudut dan seluruh aspek kehidupan. Okey, yang pertama, manusia adalah makhluk termulia dan diciptakan dengan bentuk kejadian yang paling indah. Sesuai dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tin ayat ke-4 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Manusia ni dianggap sebaik-baik kejadian kerana dikurniakan akal, dan akal itulah yang membezakan manusia dan makhluk yang lain. Akal ni tujuan dia untuk manusia membezakan yang mana baik dan yang mana buruk dalam membuat sesuatu keputusan. Dan nafsu adalah yang sangat berkait rapat dengan akal. Nafsu ni maksudnya keinginan dan dorongan hati yang kuat. Ada dua kemungkinan. Jika akal yang menguasai nafsu, maka ianya suatu perkara yang baik kerana akal ni melibatkan pemikiran dan penilaian. Tapi seandainya nafsu yang menguasai akal, maka ia merupakan satu perkara yang buruk kerana nafsu ni mendorong kepada kerosakan dan hanyalah mengikut kehendak hati semata-mata. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang berpotensi untuk beragama. Sebaik sahaja mereka ni lahir ke dunia. Berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka anak-anak Adam menjawab, betul, dan mereka menjadi saksi. Cabaran insan sejahtera terhadap diri sendiri ialah dalam melawan nafsunya sendiri. Seperti yang dah dijelaskan, nafsu ni dia mampu mengawal akal seseorang jika tidak dikawal dengan baik. Jadi akan terjadilah kerosakan di bumi oleh kerana tangan-tangan manusia yang apabila mereka membuat sesuatu keputusan, mereka tidak berfikir dengan rasional, malah mengikut kehendak dan kesenangan mereka sendiri tanpa memikirkan kesan selepas itu. Jadi bagi mengelakkan nafsu ni mengawal segala-galanya, hal ini haruslah dididik dari kecil supaya apabila meningkat dewasa, mereka pandai untuk mengawal nafsu sendiri. Seterusnya, cabaran terhadap masyarakat dalam memberikan kesedaran akan pentingnya ilmu pengetahuan dalam setiap aspek dalam melahirkan masyarakat yang aman, harmoni dan saling bertolak ansur. Tanpa ilmu, masyarakat ini akan terus hidup dalam pemikiran yang cetek. Contohnya, membeza-bezakan darjat yang miskin dan yang kaya dan wujud persengketaan antara hal-hal yang remeh. Kehidupan yang dibentuk dengan aman dan harmoni ni mampu melahirkan masyarakat yang penyayang, rendah diri dan prihatin. Selain itu, akhlak juga salah satu unsur yang penting dalam melahirkan insan sejahtera kerana ilmu tanpa akhlak akan membawa kehancuran. Okey, sifat seseorang pemimpin ni merupakan cabaran terhadap negara. Seorang pemimpin dalam sesebuah negara tu hendaklah seorang yang adil kerana pemimpin ni ketua sesebuah negara. Buruknya pemimpin, buruklah rakyat. Contoh yang dapat kita lihat adalah di negara Turki pada zaman pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal ni merupakan pemerintah yang sangat kejam dan dia menghalang sebarang aktiviti-aktiviti yang melibatkan agama Islam. Kesannya, negara Turki ni jadi huru-hara dan maksiat bebas dilakukan. Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah, iaitu ketua ataupun tonggak utama sesuatu perkara. Jadi, pentinglah sesebuah negara ni untuk memiliki pemimpin yang berilmu supaya negara itu dapat ditadbir dengan pentadbiran yang efektif dan ekonomi dapat dibangun dan dikembangkan dengan baik. Akhir sekali, dalam pembangunan global, Malaysia ni adalah sebuah negara Islam. Jadi, segala tindak tanduk rakyat Malaysia mendapat perhatian negara-negara Islam yang lain. Contohnya, dalam isu Palestin-Israel. Walaupun yang berperang bukan negara Malaysia, tetapi mengapa bendera Malaysia yang dikibarkan di Palestin oleh rakyat-rakyat Palestin? Kenapa bukan bendera Arab Saudi ataupun negara-negara Islam yang lain? Kerana rakyat Palestin yakin yang Malaysia adalah satu negara Islam yang kuat yang dapat membantu mereka melawan Zionis. Kesannya, negara lain ini akan bagi penghormatan yang tinggi kepada Malaysia sekaligus menaikkan darjat dan nama Islam. Kesimpulannya, proses kejadian manusia ni dah disebut di dalam Al-Quran. Terlebih dahulu, barulah para saintis ni menjumpai teori-teori tersebut. Dan ini membuktikan bahawa kuasa Allah ni menandingi kuasa dan ilmu yang lain. Seterusnya, insan yang sejahtera hendaklah sedar akan hakikat dan tujuan mereka diciptakan, dari mana, untuk apa dan ke mana mereka akan pergi. Perkara ini bagi mengelakkan manusia lupa akan sang pencipta dia, iaitu Allah SWT. Mereka juga perlu sedar bahawa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan sebagai khalifah untuk mentadbir alam dengan sebaiknya. Jadi, sebagai balasan, manusia hendaklah sentiasa bersyukur dan perbanyakkan ibadah dan sujud kepada Allah SWT sebagai tanda terima kasih atas apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada manusia.